Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Izinkan saya memulakan perbahasan saya dengan menyentuh tentang Maha Kaya. Beberapa kali istilah Maha Kaya disentuh dalam perbahasan di dalam Dewan ini. Hasil dari perbahasan tersebut menimbulkan pelbagai persoalan. Yang pastinya adalah tidak betul ataupun salah untuk kita merujukkan Maha Kaya itu kepada semua gulungan T20. Para peniaga yang berjaya dari gulungan T20 yang berhempas pulas berniaga sehingga telah membuka peluang pekerjaan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, golongan ini rata-rata merakamkan kesediaan mereka untuk berkongsi keuntungan perniagaan dan dengan membayar cukai. Apa yang mereka harapkan agar kerajaan terus membuka peluang dan ruang untuk mengembangkan perniagaan melalui undang-undang dan polisi kerajaan yang mesra perniagaan dan seterusnya akan menyumbang kembali sebahagian keuntungan kepada negara. Kita semua sedia maklum, pentarifan definisi T20 itu adalah isi rumah yang berpendapatan melebihi RM10,971 sebulan. Kita semua di sini termasuk yang berhormat semua boleh menilai masing-masing punya isi rumah berapa banyak pendapatan kita. Dan kita boleh tentukan sama ada kita berada dalam golongan T20 atau tidak. Yang pentingnya di sini, kita perlu memastikan bahawa semua golongan T20 ini tidak meninggalkan kawan-kawan kita dalam golongan M40 dan juga B40. Pada saya, Maha Kaya yang diertikan itu adalah mereka yang mengumpul kekayaan di atas kesengsaraan rakyat. Subsidi rakyat mereka kaut untuk diri mereka sendiri. Dapat projek berbilion ringgit secara mudah melalui rundingan terus. Kemudian dapat keuntungan berlipat kali ganda di luar dari kebiasaan dalam industri berkenaan. Akibatnya, rakyat hanya dapat mengecapi sedikit sangat manfaat dari projek-projek yang dilaksanakan. Rakyat are being shortchanged dengan izin. Sebagai contoh, syarikat dapat projek berbilion ringgit tetapi rakyat hanya dapat menikmati sebahagian kecil sahaja nilai projek tersebut. Golongan Maha Kaya ini menyimpan berbilion ringgit di luar negara. Di masa negara menanggung hutang yang besar, tiada terlintas dan tiada rasa bertanggungjawab untuk sama-sama menstabilkan kedudukan ekonomi negara dengan membawa balik wang di luar negara. Inilah di antara ciri-ciri mereka yang Maha Kaya. Tuan Datuk Yang di-Pertua, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, yang berperanan untuk mengawal selia perkhidmatan air di bawah Akta Perkhidmatan Air Industri Air 2006, Water Services Industry Act Wasiat 2006 dengan izin. Di bawah akta ini ada dua bidang utama. Selain daripada bekalan air, akta ini juga mengawal selia perkhidmatan pembentungan. Saya sokong tanpa ragu semua usaha pembinaan dan pembangunan infrastruktur, termasuk pembentungan yang moden bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti. Perkhidmatan pembentungan juga telah menerima peruntukan yang besar. Walau bagaimanapun, projek-projek perkhidmatan pembentungan seringkali dilaksana di bawah radar. Kita hanya sedar apabila projek itu mengalami kelewatan, tidak siap mengikut garis masa yang sepatutnya. Kita terpaksa melalui lencongan demi lencongan di jalan-jalan raya di Kuala Lumpur khususnya. Penyelenggaraan tapak amat minimal, kadang-kadang tiada langsung kelihatan. Saya ingin tarik perhatian ahli Dewan semua kepada projek pakej D44 melibatkan pembinaan rangkaian paip pembentungan bonus Kuala Lumpur. Saya perlu sentuh tentang projek ini kerana projek ini melibatkan bukan sahaja kawasan Parlimen Wangsa Maju tetapi juga kawasan Parlimen Setiawangsa dan juga kawasan Parlimen Titiwangsa.
Projek ini telah mula pada tahun 2014 yang sepatutnya siap pada 2018. Akan tetapi, projek berkenaan masih dalam pembinaan walaupun sudah beberapa kali menerima extension of time dengan izin 5 kali kelulusan lanjutan masa. Hakikatnya projek ini masih dalam pembinaan selepas sudah lebih daripada 4 tahun kelewatan siapnya. Malah, Yang Berhormat Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sendiri telah mengadakan lawatan tapak pada bulan Julai yang lalu. Projek ini adalah projek design and build ataupun reka dan bina yang telah menelan belanja kontrak asalnya 394 juta dan kerajaan telah membayar setakat ini difahamkan 330 juta. Ia adalah merangkumi rangkaian paip sepanjang 55,168 meter. Dan ini telah kelewatan siap projek ini telah menjejaskan tidak kurang daripada 3 buah projek pembangunan perumahan dalam kawasan Wangsa Maju sahaja, menyebabkan Certificate of Completion and Compliance CCC tidak dapat diperolehi walaupun bangunan telah pun siap. Kerana itu, ribuan pembeli dinafikan hak mendapat kunci rumah mereka, akses kepada unit kediaman masing-masing kerana pihak pemaju masih belum dapat CCC bagi projek mereka. Sebagai contohnya khusus, satu development pembangunan floral residency, ya, yang ada 550 unit, di mana pembelinya telah lihat setiap hari rumah dah siap, bangunan dah siap, tetapi tidak dapat memasuki unit-unit mereka kerana tidak memperolehi CCC kerana tidak dapat perkhidmatan pembentungan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, belanjawan madani kedua ini turut memberi perhatian sewajarnya terhadap pendidikan TVET. Syabas dan terima kasih saya ucapkan. TVET bukanlah perkara baru. Namun apabila kita bincang isu TVET, masih ramai yang anggap pendidikan TVET ini sebagai kelas kedua disebabkan beberapa faktor. Antaranya, pendidikan TVET untuk pelajar tercecer, gagal dalam akademik atau tidak layak ke universiti. Tanggapan ini perlu diperbetulkan supaya bidang TVET ini tidak dianggap bertaraf lebih rendah daripada aliran akademik. Bidang TVET sebagai cabang ilmu perlu diangkat dan dimertabatkan setaraf dengan bidang akademik. Sedangkan sebenarnya melalui TVET kita boleh lahirkan ramai individu berkemahiran kelas pertama bertaraf profesional. Apatah lagi bidang TVET ini juga turut diiktiraf oleh Lembaga Teknologi Malaysia MBOT. Selaras dengan itu, gaji pekerja mahir juga perlu ditingkatkan untuk menarik lebih ramai pelajar menceburi bidang TVET. Dari sudut yang lain, saya berpendapat pendedahan terhadap pendidikan TVET perlu dimulakan lebih awal seperti yang diamalkan di beberapa negara maju. Di Malaysia, laluan aliran TVET ini hanya bermula di peringkat menengah atas, iaitu bermula pada tingkatan 4. Dengan pendedahan awal, pelajar dapat kenal pasti lebih awal kecenderungan, minat dan bakat kemahiran mereka. Dan ini akan bantu mereka untuk buat pilihan arah tuju aliran pendidikan dan kerjaya mereka sendiri. Isu-isu TVET yang saya sentuh ini, walaupun dah banyak kali ditimbulkan, nampaknya masih sama. Oleh itu, bagi menarik lebih ramai pelajar memilih aliran TVET, kerajaan perlu menjelaskan apakah usaha-usaha yang telah dilakukan dalam memastikan aliran TVET diarus perdanakan dan sama ada pendedahan lebih awal kepada bidang TVET ini pernah dikaji ataupun dipertimbangkan. Datuk Yang di-Pertua, saya ucapkan tahniah kepada pasukan task force bawah KPKT di atas pencapaian luar biasa yang menyelamatkan lebih 256 projek perumahan swasta lewat sakit dan terbengkalai sehingga Ogos 2023. Usaha serius ini telah membawa harapan kepada ribuan individu yang terjejas oleh projek-projek yang sakit, apatah lagi yang terbengkalai ini. Pasukan task force juga telah memberikan perhatian dan bantuan yang besar kepada salah satu projek yang berada dalam keadaan sakit yang kritikal dalam Parlimen Wangsa Maju, iaitu perumahan residensi hektar
yang juga merupakan projek rumah WIP di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan. Malah, projek ini telah dikategorikan sebagai projek sakit. Datuk Yang di-Pertua, Residensi Ekta mempunyai 2,400 unit dan kelewatan projek ini mengakibatkan para pembeli mengalami tekanan yang berterusan. Terpaksa terus-menerus bayar sewa rumah dan dalam masa yang sama terpaksa terus mula membayar kepada pihak bank. Dalam masa yang sama juga keadaan yang kelewatan ini juga telah melahirkan satu masalah sosial. Sehingga kan ada kes-kes penceraian ya, di kalangan pembeli residensi hektar ini. Dan ada juga dengan sedih kita merakamkan pada mereka yang tak sempat masuk rumah telah meninggal dunia. Jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berhormat duduk kejap. InsyaAllah. Ya, duduk kejap. Jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri pada soalan lisan saya semalam, Selasa 24 Oktober 2023, telah memberikan cahaya kepada nasib projek ini. Berikanlah keadilan sewajarnya kepada pembeli-pembeli yang terjejas teruk disebabkan kelewatan projek. Dengan bantuan dan sokongan pihak kerajaan, kita harap projek ini dapat dipulihkan dan memberi kelegaan kepada semua yang terlibat. Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali isu bencana. Isu bencana tidak boleh dibincangkan secara bermusim. Isu bencana tidak boleh dibahaskan hanya apabila ada kejadian bencana berlaku. Ia perlu terus menjadi isu tumpuan arus perdana. Kenapa? Kerana setiap kali bencana berlaku ada kalanya mengakibatkan kehilangan nyawa, bermusuhan, kemusnahan harta benda, hilangnya punca pendapatan, aktiviti ekonomi terjejas, akses pendidikan menjadi terhad dan macam-macam lagi. Ia pasti mengambil masa untuk build back better dengan izin. Benar, saban tahun memang ada penambahbaikan yang telah dilakukan dalam menghadapi bencana. Kita ada arahan MKN 20, iaitu arahan berkaitan dasar dan mekanisme pengurusan bencana. Walaupun begitu, saya harap isu bencana ini dapat dilihat secara dari sudut whole of society, whole of government approach dan juga whole of cycle approach. Dah tiba masanya untuk kita tumpukan usaha untuk menghadapi bencana dalam keadaan yang lebih bersedia dengan meningkatkan daya kesiapsiagaan berdasarkan data dan sains. Dalam laporan Mid-Term Review of the Implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2025-2030 kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bulan Mei yang lalu, Malaysia committed akan memberi keutamaan untuk tindakan pengurusan data berkaitan dengan bencana. Data berkenaan dengan risiko pelbagai bencana, penilaian dan daya tahan bandar dengan menitik beratkan pendekatan intersektoral dalam pemolehan data, pengurusan data, analitik dan visualisasi. Data berkualiti tinggi, tepat dan berorientasikan ruang boleh diterjemahkan dalam maklumat risiko yang menyokong kepada proses membuat keputusan dasar dan perancangan strategik. Apa yang perlu dibuat telah jelas kepada kita. Ini adalah komitmen kita. Ini mesti kita lakukan. Arahan 20 perkara 11-B menggariskan semua agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela hendaklah berkongsi maklumat mengenai risiko berlakunya kejadian bencana supaya tindakan segera dapat diambil. Satu aspek penting lagi adalah isu berkenaan dengan kewujudan sistem amaran awal, early warning system dengan izin. Di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi untuk bencana banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Perkara 11 dalam arahan 20 ini menuntut semua agensi kerajaan yang berkenaan hendaklah membangunkan, menyelenggara dan menilai dari masa ke semasa satu sistem amaran bencana. Kita rakyat Malaysia pohon ya dilaksanakan. Dengan itu Wangsa Maju pohon menyokong. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Bangsa Maju. Kadang-kadang wakil rakyat yang begitu berdedikasi untuk serve the constituency, saya faham. Yang Berhormat Bangsa Maju, saya pun kadang-kadang macam tu juga. Try to solve problem and yet dengan izin so much hindrance. Right, baik kita